Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan akur dengan pendirian Arab Saudi yang menggesa umat Islam menangguhkan rancangan menunaikan haji sehingga wabak COVID-19 dapat dikawal. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuq Syari berkata terpulang kepada kerajaan Arab Saudi kerana mereka lebih memahami keadaan di sana. Memetik laporan BH Online, Ahmad Marzuq dilapor berkata pihaknya akan mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Kebarangkalian terdapat pengumuman lain selepas ini. Justru beliau berharap umat Islam yang berhasrat dan sudah membuat persiapan boleh menerima keputusan itu dan bersabar. Jelas beliau kebiasaannya mereka yang bakal menunaikan ibadat haji tahun ini sudah dimaklumkan awal dan sudah mendapat surat untuk persediaan. Perkara itu akan dimaklumkan kepada semua agensi berkaitan sebagai persediaan sebelum dimaklumkan kepada bakal jemaah. Beliau mengulas tindakan kerajaan Arab Saudi yang menggesa umat Islam untuk menangguhkan rancangan untuk menunaikan haji sehingga wabak COVID-19 dapat dikawal. Syarikat pengeluar, pemborong, logistik, peruncitan dan e-dagang yang sudah diberikan pengesahan beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dibenarkan untuk meneruskan operasi sepanjang perlanjutan sehingga 14 April. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Nantalinggi bagaimanapun berkata pelaksanaan waktu operasi tertakluk kepada arahan lain daripada Majlis Keselamatan Negara, Kerajaan Negeri serta pihak berkuasa tempatan. Dalam satu kenyataan, pihaknya berharap pihak industri dapat memberi kerjasama penuh sepanjang tempoh PKP dan mematuhi syarat untuk beroperasi yang ditetapkan. Surat pengesahan kementerian kepada pemain industri ujarnya membabitkan sektor bekalan makanan dan perubatan. Ia juga telah dipanjangkan kepada setiap rantaian pengedaran serta subsektor yang menyokong dan membantu pemain industri dalam sektor bekalan makanan dan perubatan. Selain itu, kebenaran untuk bekerja hanya terpakai kepada pekerja yang disenaraikan di dalam permohonan syarikat yang diluluskan oleh kementerian. Pihak majikan katanya perlu menyediakan salinan surat kelulusan kementerian beserta lampiran senarai pekerja untuk memudahkan pergerakan ke tempat kerja, menghantar bekalan dan pulang ke lokasi kediaman. Jabatan Perdana Menteri JPM melalui Bahagian Pengurusan Hartanah BPH menyediakan kemudahan penginapan dan premis kerajaan untuk diguna pakai petugas barisan hadapan. Sehingga 31 Mac, 2 rumah peranginan persekutuan RPP dan 4 unit rumah transit RT telah disediakan untuk petugas dari Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara sebagai tanda sokongan dan penghargaan dalam usaha mereka menangani penularan COVID-19. Memetik kenyataan JPM, 4 unit pangsapuri dikhususkan untuk kedua-dua kementerian berkenaan di Rumah Transit Wilayah Persekutuan Putrajaya. Manakala 9 unit bilik di Rumah Peranginan Persekutuan RPP Cameron Highlands dan 3 unit bilik di RPP Pulau Pinang disediakan untuk petugas Kementerian Kesihatan. Ruang kafeteria dan premis di bangunan sama turut disediakan untuk kegunaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebagai tempat pengumpulan makanan sebelum diagihkan kepada orang awam. Bagi Zon Timur, premis yang dihaskan adalah di bangunan Persekutuan Temerloh Pahang, Kuala Kerai, Kelantan dan Maran Pahang. Manakala di Zon Utara di Wisma Persekutuan Perai Utara Pulau Pinang, di Zon Tengah Wisma Persekutuan Kelang Selangor. Setakat ini masih belum ada premis dihaskan untuk Zon Selatan. Setelah Johor Bahru diisytiharkan sebagai zon merah COVID-19, pelbagai pihak tampil mengambil inisiatif melakukan proses nyahkuman. Tidak terkecuali pengurusan pasaraya kerana ramai yang keluar membeli barangan keperluan setiap hari. Biasa ni di cawangan kita adalah sehingga 500 hingga 600 troli. Memang kita akan buat lah. Memang kita akan buat setiap hari. Memang kita akan buat pembasmian ni lah untuk pembasmian kuman ni. Dan jadi ini memang kita buat memang setiap hari lah. Bukan berkala seminggu sekali 2 kali, tak ada. Tapi memang kita buat setiap hari lah untuk pastikan kita dapat dapat bersihkan troli ni daripada kuman-kuman yang tak elok lah. Selain troli, pasaraya di Taman Daya Johor Bahru ini turut melakukan proses nyahkuman di bahagian lain premis. Ia dilakukan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan KKM demi keselamatan semua pihak.
Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah semua pihak harus berganding bahu mencegah ketirisan dalam penyaluran bantuan ketika penularan wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP supaya manfaat dapat dioptimumkan kepada golongan sasar. Titah baginda bantuan yang disalurkan hanya akan memberikan manfaat apabila ianya diurus dengan jujur oleh mereka yang diamanahkan untuk mengurus agihan. Titah baginda menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS). Pihak yang diamanahkan juga harus bijaksana dan menggunakan pendekatan berhemah dalam laksana tugasan memberikan bantuan agar tiada golongan yang ketinggalan. Tuanku Syed Faizuddin Putra bertitah baginda bersyukur kerana semua pihak sama ada agensi kerajaan maupun badan bukan kerajaan (NGO) termasuk pihak korporat telah meningkatkan sumbangan dan mempermudahkan prosedur untuk membantu mereka yang memerlukan. Baginda yang dipertua MAIPS juga bertitah jangan ada pihak yang menangguk di air keruh kerana pelbagai tindakan yang mampu mencemarkan nilai ketulusan. Manakala bagi pihak yang menerima bantuan pula diharap hanya mereka yang benar-benar berkeperluan sahaja agar bantuan berkenaan hanya mengalir kepada mereka yang berhak. Sanggup menunggang motosikal sejauh 60 km dari Sungai Petani ke Kuala Kedah dengan memberi alasan ingin bertemu rakan. Ialah dua wanita itu bagaimanapun tidak diterima selepas ditahan kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP malam tadi. Mereka yang sepatutnya berada dalam rumah dikatakan menunggang motosikal tanpa tujuan sebelum ditahan dalam operasi yang dilakukan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star sekitar jam 7 malam di kawasan Kuala Kedah. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Muhammad Rozi Jidin, hasil soal siasat mendapati kedua-dua wanita berusia 21 dan 22 tahun itu keluar tanpa pengetahuan ibu bapa mereka. Turut ditahan 6 lelaki yang sedang melepak di sebuah bangsal seolah-olah tidak mengendahkan arahan PKP yang sedang dikuatkuasakan. Mereka gagal memberi sebarang alasan munasabah, berkeliaran dan berkumpul di luar. Kita dapati ramai yang masih lagi bersantai, tidak seolah-olah tidak mengetahui bahawa bahayanya wabak ini. Dan kita telah menangkap seramai lebih kurang 18 orang, terdiri daripada 16 lelaki dan 2 perempuan. Yang bila dibuat pertanyaan awalnya tidak tahu, tidak ada apa sebab, saja suka-suka ambil angin dan sebagainya. Beliau ditemui selepas menyertai Ops COVID di sekitar Kuala Kedah malam tadi. Jumlah keseluruhan tangkapan sehingga jam 12 malam tadi seramai 21 orang. 18 daripadanya di Kuala Kedah, manakala 3 lagi tangkapan di Langgar dan Kepala Batas. Semua ditahan berusia antara 21 hingga 60 tahun. Sementara itu, 10 lelaki warga tempatan ditangkap ketika ops COVID-19 kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan di sekitar Shah Alam, Selangor. 8 daripadanya kerana kesalahan bermain judi down throw. Manakala 2 lagi ditahan atas kesalahan memproses dan menjual air ketum. Kesemua mereka ditahan di Pangsapuri dekat Seksyen 24 Shah Alam. Timbalan Ketua Polis Daerah Shah Alam, Superintendent Ramsey Ana Embol berkata pasukan ops COVID-19 melakukan rondaan sebaik mendapat aduan berkenaan dari orang awam berkumpul. 8 individu ditahan di dalam sebuah premis ketika leka berjudi dan down throw serta wang tunai RM29 dirampas. Manakala 2 lagi lelaki ditahan di salah satu unit rumah bersama beberapa air botol yang di dalamnya mengandungi rendaman air ketum. Soal siasat membawa polis ke sebuah lagi unit rumah kosong berdekatan dan menemui 4 paket plastik besar syarat dengan daun ketum kering dan peralatan memasak. Polis percaya premis terbabit dijadikan pusat memproses daun ketum dan akan dijual dengan harga RM20 setiap botol. Kerana kemiskinan, 7 sekeluarga di Kampung Padang Embun, Pasir Mas hanya mampu menjamah nasi tanpa lauk selama hampir 5 hari. Keluarga itu hampir kehabisan bekalan makanan kerana ketua keluarga hanya bergantung upah memetik kelapa.
Menurut anak sulung keluarga itu, Muhammad Ramzi, dia dan 4 adiknya bimbang untuk keluar rumah ketika tempoh perintah kawalan pergerakan. Hanya ayah mereka nekat keluar untuk mengambil upah menurunkan kelapa. Mereka bersyukur apabila menerima perhatian NGO yang menyumbang barangan keperluan asas. Terima kasih buat mari bagi. Ada makan tak rumah ni? Tak ada. Ya, berapa lama dah? Ada dari 3-4 hari 5 hari kita. Tak makan. Makan jugalah tapi lauk tak ada. Ujarnya dia hanya mampu menanti tempoh PKP berakhir untuk kembali mencari rezeki bersama ayahnya mengambil upah bertani dan bertukang. Nak ucap terima kasih pada NGO. Terima kasih, syukur sangat-sangat. Hamba ni kerja pagi makan pagi. Kalau tak kerja tak ada duit. Pada NGO mari beri bantuan ni bolehlah dah lah 2-3 hari anak-anak makan. Saya usaha saya PU. Jadi salih lah. Nak pergi situ sini payahlah. Jadi cari makan payah. Mereka antara 150 keluarga penerima bantuan pertubuhan Ayahanda Anak Anda Malaysia yang diketuai Presidennya, Datuk Suzainal Adnan Shukri. NGO itu menyasarkan 500 keluarga di kawasan Tendong, Pasir Mas menerima sumbangan fasa pertama secara berperingkat. Catuan Air menerusi program bekalan air berjadual yang bermula sejak 29 Januari lalu di Melaka berakhir hari ini. Syarikat Air Melaka Berhad SAMB memaklumkan bekalan air mula diterima jam 10 pagi tadi secara berperingkat. Dalam satu kenyataan, SAMB berkata pihaknya menghargai kesabaran dan kesungguhan semua pihak dalam mengharungi segala kesulitan sepanjang tempoh catuan air. Namun, semua penduduk digesa menggunakan air secara berhemah. Sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Sulaiman Muhammad Ali dilaporkan berkata catuan air di Zon 1 di daerah Melaka Tengah, Alur Gajah dan Jasin sejak 29 Januari lalu dan catuan di Zon 2 di kawasan tertentu dalam daerah Alur Gajah dimulakan sejak 10 Mac lalu ditamatkan hari ini. Menurutnya, langkah berkenaan akan memberi manfaat kepada 80% atau 735,221 isi rumah termasuk kawasan perindustrian dan perhotelan. Beliau berkata berdasarkan ramalan cuaca Jabatan Meteorologi, fasa peralihan monsun sudah berlalu dan Melaka dijangka menerima kadar hujan lebih baik bagi membantu menaikkan paras empangan dan kolam takungan sedia ada. Bagaimanapun, jika taburan hujan kembali tidak konsisten dan paras Sungai Melaka dan Sungai Batang Melaka menurun di bawah paras normal, masing-masing di bawah paras 1.6 meter dan 4 meter, pengguna di Zon 1 dan Zon 2 akan mengalami gangguan bekalan air luar jangka iaitu mereka menerima tekanan air rendah sebelum bekalan terhenti. Pakatan pengawasan dan pemahatan di rumah ataupun self-quarantine membosankan. Banyak benda sebenarnya yang kita berlakukan di rumah. Yang penting amalkan kesihatan dan kebersihan yang optimum. Jom kita layan berita. Kita ke laporan luar negara. Sejak India menguatkuasakan perintah berkurung dalam keadaan tergesa-gesa, tidak semua mampu menepati arahan itu dengan bekerja dan duduk di rumah. Realitinya membimbangkan. Ketika ini masih ramai rakyat India berada di jalanan
dahaga, kelaparan dan tiada tempat berteduh. Lebih menyedihkan, ramai kanak-kanak malah bayi turut berada dalam lautan orang ramai itu. Seorang lelaki dalam nada sedih memberitahu wartawan bahawa dia kini sedang berjalan pulang dari New Delhi ke Bihar yang terletak lebih 900 km. Kebanyakan daripada mereka tidak mempunyai wang mencukupi untuk pulang, terpaksa berjalan kaki meskipun lokasi yang dituju terletak ratusan kilometer. Keadaan ini berikutan pengumuman mengejut Perdana Menteri Narendra Modi yang memberi masa 4 jam sahaja sebelum perintah berkurung di negara itu berkuat kuasa. Jalan raya di bandar-bandar utama sesak teruk kerana terlalu ramai berpusu-pusu keluar dari bandar. Perintah berkurung di India berkuat kuasa selama 21 hari. Di Los Angeles, individu yang menghidap COVID-19 dikuarantin di Pantai Dockweiler, El Segundo bagi menjalani rawatan dan penjarakan awam. Mereka ditempatkan di dalam karavan secara berasingan yang dipantau pasukan keselamatan secara rapi. Seluruh jajaran pantai itu juga ditutup untuk orang awam. Laluan keluar masuk hanya dibenarkan untuk kaki tangan kesihatan dan keselamatan sahaja. Orang ramai atau keluarga juga tidak dibenarkan melawat pesakit. Ini kerana Los Angeles merekod 10 kematian dan 548 kes baru semalam. Ia menjadikan jumlah kematian 54 orang dengan 3,011 kes positif dicatatkan. Menurut pengarah kesihatan Barbara Ferrer, jumlah itu meningkat 3 kali ganda dalam masa seminggu. Antara yang maut termasuk seorang pegawai perubatan berusia 60 tahun yang sebelum ini membantu merawat pesakit. Gempa bumi berukuran 6.5 magnitud menggegar Los Angeles, California. Tiada kematian atau kecederaan dilaporkan setakat ini. Gempa bumi dirasai di seluruh California pada waktu petang dan penduduk memberitahu gegaran dapat dirasai selama 20 hingga 30 saat. Twitter Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan turut memaklumkan kepada umum mengenai kejadian itu. Pusat gempa dilaporkan terletak di kawasan terpencil di Pergunungan Timur Bandar Boys. Tottenham Hotspur mengambil langkah proaktif dalam menyelamatkan keuangan pasukan susulan coronavirus apabila mengumumkan pengurangan gaji sehingga 20%. Menariknya, pengurangan gaji itu bukan melibatkan pemain, sebaliknya kaki tangan pasukan untuk 2 bulan akan datang. Perkara itu disahkan sendiri pengerusi Tottenham, Daniel Levy, yang dalam masa sama berharap pemain akan mengikut langkah berkenaan berikutan krisis COVID-19. Pemain Barcelona, Juventus dan Bayern Munich sebelum ini antara yang terawal bersetuju dengan pemotongan gaji atau bayaran lain ketika krisis terbabit. Bola sepak di England digantung sehingga sekurang-kurangnya 30 April dan mesyuarat kelab Liga Perdana Jumaat ini dijangka akan memanjangkan langkah itu. Pemotongan gaji Tottenham itu melibatkan 550 kaki tangan dan pengarah untuk gaji April dan Mei sebanyak 20%. Sekian paparan Buletin 1.30. Gunakan waktu Perintah Kawalan Pergerakan ini untuk mendidik anak-anak aspek kebersihan dan keselamatan diri. Patuhi arahan untuk terus berada di rumah. Saksikan visual kanak-kanak menyertai kelas gimnasium dalam talian ketika Perintah Kawalan Pergerakan di Amerika Syarikat. Saya Nuriza Muhammad Zain. Salam hormat dan Assalamualaikum.